بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan yang menjadi ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis mulia, majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Bersempena pula dengan musim, kita menyambut keputeraan manusia yang paling mulia. Itulah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah berselawat, dah dengar ceramah, dah dengar berbagai-bagai cara hidup baginda, dan kita dapat kesimpulan bahawa inilah orang yang paling hebat, paling agung, paling istimewa, paling mulia yang pernah Allah jadikan. Dia yang terbaik dari segala-galanya. Dia guru yang terbaik, dia pendakwah yang terbaik, dia pemimpin yang terbaik, dia suami yang terbaik, dia pemerintah yang terbaik, dia pentadbir yang terbaik. Sebut je apa benda-benda, dia adalah orang yang terbaik. Sebab disifatkan baginda itu sebagai akmalan nas, sesempurna-sempurna manusia. Cuma kesempurnaannya tak sampai ke macam kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah lagi sempurna. Allah hidup tak mati-mati. Tapi baginda bukan saja mati, sakit sebelum mati pun sakit. Ya, Allah tak perlu makan minum, tapi dia makan, minum, beristeri, anak. Jadi tidak sampai kesempurnaan Allah Ta'ala, tapi sempurna. Banding dengan kita, sempurna dia. Dia nombor satu segala-galanya. Guru yang nombor satu, pemimpin nombor satu, pendakwah nombor satu, pentadbir nombor satu, ahli perniagaan nombor satu, panglima perang nombor satu. Apa saja dia ada nombor satu, tak ada yang menandingi dia. Wajah dia pun nombor satu, tak ada yang menandingi wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia secantik Nabi Yusuf. Bukan dia lebih cantik dah. Dan tidak Nabi Yusuf pun tidak lebih cantik daripada dia. Tapi dia setanding dengan Nabi Yusuf. Ini dia manusia yang kita sambut keputeraannya. Yang paling sempurna. Sebab itu kerana dia itu paling sempurna, paling baik, paling bagus, Allah perintahkan kita ikut dia. Allah tak perintahkan tuan-tuan dan puan-puan ikut Haji Ibrahim. Kerana Haji Ibrahim bukan paling sempurna, paling buruk, paling tak guna. Tapi dia paling sempurna. Allah perintahkan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Kan dia memang terbaik. Haji Ibrahim tak ada Rasulullah pun. Ada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Haji Ibrahim uswatun hasanah. Ada jumpa ayat macam tu. Kerana dia bukan yang paling sempurna. Dia yang paling buruk. Yang paling tak guna. Yang paling koman. Tapi jangan ikut Haji Ibrahim. Nak ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna. Alhamdulillah kita tahu menyambut keputeraannya. Mudah-mudahan tahun ini begitu juga. Macam mana kita menyambut keputeraannya mereka? Bukan pasang lilin, bukan tiup lilin, kau itu bukan nyanyi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Nabi Muhammad, happy birthday to you. Ada apa tu? Macam mana kita menyambut keputeraan mereka? Selawat banyak-banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat sekali saja kepada dia, Allah balas berapa kali? 10 kali. Jadi banyaklah selawat kepada dia. Inilah saja satu ibadah yang Allah turut serta. Allah sekali kita selawat, Allah pun selawat. Lain kita semayang tadi subuh, Allah semayang ke? Allah semayang ke subuh tadi. Kenapa? Kenapa Allah tak semayang? Kalau Allah semayang, dia nak nyembah siapa? Kita nyembah dia. Dia nak nyembah siapa? Dia tak semayang. Kita puasa Ramadan. Dia puasa tak? Tak. Kenapa? Dia tak perlukan makan, tak perlukan minum. Jadi dia tak perlu puasa. Lagipun, dia hendakkan pahala ke tak? Dia yang beri pahala. Apa dia pahala pun? Tapi selawat, dia selawat tak sekali? Allah selawat tak? Mana tahu? Mana tahu Allah selawat? Allah khabar pada kita. Ada tak Allah khabar kita dia selawat? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Nak banyak nak sikit? Banyaklah. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Kalau 1 kali, Allah balas 1000 kali. Jadi bukan 10 kali kita selawat, beratus-ratus kali selawat. Jangan jemu selawat kepada Nabi SAW. Bila kita banyak selawat, besok kita akan dapat menerima syafaat darinya. Jadi tak usah bersembang. Jangan cerita, selawat aja. Nak balikkan ramai-ramai itu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat aja. Apa kita mikir? Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Itu aja sembang. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripadanya di akhirat kelak. Lagi pun kita ni menjalankan perkara yang sangat-sangat digemari oleh baginda. Pernah Nabi masuk dalam satu masjid. Dia masuk tu ada beberapa kumpulan manusia. Ada manusia tengah sibuk semayang. Semayang dengan sunat. Dia lepas sunat wajib lah. Semayang lepas satu. Adalah kumpulan yang baca Quran. Baca Quran je.
Ada kumpulan yang berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Ada kumpulan yang melakukan kebaikan, nyapu masjid dan sebagainya. Kemudian ada pula kumpulan yang bermuzakarah ilmu. Yang mana Nabi pergi? Yang mana Nabi pergi? Muzakarah ilmu, menuntut ilmu. Itu benda yang paling suka oleh Nabi. Kata Nabi, kalau kamu lalu ikut taman-taman syurga di dunia, maka singgahlah dan petiklah buah-buahannya. Ditanya sahabat, apa itu taman-taman syurga di dunia? Jawab baginda, itulah dia kumpulan manusia yang sentiasa mengingati Allah. Kita ni sekarang sedang berada di mana? Di taman-taman syurga. Petiklah buah-buahannya. Apa buah-buahannya? Doyan, dukung, manggil, rambutan. Apa buah-buahannya? Ilmu. Petik ilmu. Ya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan Allah dengan ilmu untuk kita amalkan bersama. Ilmu itu untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan hanya nak tahu. Kalau nak tahu lagi, banyak orang lebih tahu daripada kita. Tapi boleh amal ke tak? Kalau kita boleh amalkan, itulah tanda ilmu yang memberi manfaat. Dapat kita amalkan ilmu itu. Bukan saja nak tahu je. Kerana nak ajar tak? Kerana nak diamalkan. Siapa tidak mengamalkan ilmunya, dia seperti pokok yang tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Orang yang ada ilmu tapi tidak diamalkan seperti pokok yang tak ada buah. Pokok banyak tapi buah tak ada. Apa guna? Apa guna pokok banyak tapi tak berbuah? Seorang tu beribu-ribu pokoknya, semua doyak apa? Musangking punya doyak. Tapi satu tak buah. Apa guna? Apa tak guna? Tebang bakar je, buang je. Orang zaman dulu ada je gunanya. Apa gunanya? Buat kayu menyala. Tahu kayu menyala? Tak pernah bersalah ke mana? Dulu apa kita tu salah, mak saya tu salah. Apa salah? Bila lepas melahirkan anak, dia naik atas katil tu, bawah tu ada api. Itu namanya bersalah. Supaya darah yang keluar tu cepat keringnya. Tapi sekarang ni mana ada orang salah? Perempuan ada salah lagi? Jadi apa guna pokok tak ada buah tadi? Pokok doyan king yang beribu-ribu tapi satu tak buah, apa gunanya? Tebang dan campak aje lah, buat kayu api. Itu je gunanya. Dulu ada yang gunanya. Boleh buat jambatan. Kenari orang jambatan mana ada jambatan kayu lebih? Semua jambatan besi belakang. Jadi mudah-mudahan kita ada ilmu tu amalkan. Bila kita amalkan ilmu tu, Allah akan tambah bagi ilmu kita. Ya, ini janji Nabi. Man amila bima ilma warasahu Allahul ilma ma lam ya'lam, kata Nabi. Barang siapa mengamalkan satu ilmu, maka dia akan diwariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Tak payah pergi formal benar-benar belajar. Allah bagi kefahaman dia je. Tahu je dia, faham je dia. Itu namanya ilmu laduni namanya. Ilmu laduni. Faham je. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Jangan ada ilmu tapi tak amal. Kalau orang ada ilmu tapi tak amal, apa jadi? Apa jadi yang ada ilmu tak amal? Dia lebih dahulu diazab dari si penyembah berhala. Ini ulama kata ni, bukan hadis. Ulama katakan. Nama ulama itu Ibn Ruslan. Ya, fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli abidil wasan. Macam ni. Yang Arab, cakap Arab lah. Orang alim dengan ilmunya tapi tidak diamalkan, dia terlebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Orang nyembah berhala memang kena azab. Tapi belum diazab si penyembah berhala tu, kata malaikat, kamu tunggu kejap. Aku nak mantai ulama dulu. Aku nak melupur ulama dulu. Kerana dia ada ilmu tapi tak amalkan. Ada tak makhluk yang banyak ilmu tapi tak amal? Ada tak? Ada tak? Siapa? Ilmu ada tapi ingkar perintah Allah. Ada tak? Siapa? Siapa ilmunya hebat tapi ingkar perintah Allah? Iblis.
Iblis ilmunya macam mana? Ilmu iblis macam mana? Tinggi. Hafal Quran dah iblis? Hafal hadis tak? Tahu tak dia hukum hakam? Tapi bila disuruh dia sujud pada Nabi Adam, bukan sujud tu sujud semayang, sujud tunduk aja, tanda hormat. Dia tak nak sujud. Kenapa? Dia takabur. Iblis tu kerana dia takabur. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat Quran tu Allah ngabar kita. Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat-malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, apa tu fasajadu? Semuanya sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Iblis tak nak sujud. Ngapa iblis tak nak sujud? Aba wastakbar. Dia ingkar lagi takabur. Takabur iblis tu. Kerana aku nak sujud dengan manusia yang Allah jadikan daripada tanah, sedangkan aku jadi daripada api. Jadi itu aku tak nak sujud dengan dia. Terus jadi kafir. Wa kana minal kafirin. Maka jadilah dia golongan orang-orang yang kafir. Sedangkan iblis itu nama dia bukan iblis sebenarnya. Sebelum namanya iblis, namanya siapa? Azazil. Azza tu siapa? Yang mulia. Azza. Paling mulia. Nama Allah tu, Allah Azza wa Jalla. Ada pernah dengar? Azza tu paling mulia tu. Wa tedan, Jalla tu paling agung. Azza wa Jalla, Allah. Jadi iblis tu Azazil. Yang mulia. Tapi bila ingkar dengan perintah Allah, terus tukar nama jadi iblis. Jadi siapa yang tak mewarisi sifat iblis? Angkat tangan. Tak kabur macam iblis. Ingkar dengan perintah Allah dan sebagainya. Alright, untuk pagi ini kita sambung lagi. Pembacaan kita tentang menjaga anggota-anggota yang 7. Menjaga anggota-anggota yang 7. Allah bagi kita 7 anggota. Semua anggota tu memberi manfaat pada kita. Nak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jaga. Jangan bagi berdosa 7 anggota tu. Yang pertama mata. Yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. 7 tu kena jaga betul-betul. Kerana 7 anggota inilah yang boleh melakukan dosa. Boleh melakukan dosa dengan mata, boleh melakukan dosa dengan telinga, boleh melakukan dosa dengan lidah, boleh melakukan dosa dengan tangan, boleh melakukan dosa dengan kaki, boleh melakukan dosa dengan perut. Yang masuk dalam perut tu boleh berdosa. Dan boleh melakukan dosa dengan kemaluan. Jaga tu. Proses menjaga anggota 7 ni daripada melakukan maksiat, itu namanya takhalli. Namanya takhalli. Takhalam ya. Takhalli. Menjaga lidah, jangan bagi berdosa. Jaga mata, jangan jadi berdosa. Buang sifat-sifat mazmumah tu. Itu namanya takhalli. Lepas takhalli, ada lagi satu proses. Itu memasukkan dalam hati kita tu sifat-sifat yang terpuji. Namanya tahalli. Tadi kha ini ha, ya? Tahalli. Bila ada takhalli dan tahalli, baru Allah bagi dia anugerahkan kita dengan sifat dipanggil tajalli. Tajalli itu terasa dalam hati. Terasa Allah Maha Besar, terasa Allah Maha Melihat, terasa Allah Maha Mendengar, terasa Allah Maha Mengetahui dan sebagainya. Itu namanya tajalli. 3 proses ni kena dilaksanakan. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli, ya. Kita masih cerita tentang anggota yang 7 tu. Mata dah cerita dah. Telinga dah cerita dah. Untuk pagi ni kita sambung lagi menjaga lidah. Ya. Siapa ada kitab Rumi yang saya punya serupa dengan saya punya, buka muka surat 149. Kitab yang apa ni? Ada? Buka 149. Yang lain saya tak tahu. 184. Ada 184. Lagi? Ada kitab yang Jawi? Berapa? Yang Jawi berapa? 155. 155 atau 184 atau 149. Ya. Ada pun lidah. Cari tu. Ada tak?
Ada pun lidah. Macam mana nak jaga lidah? Apa guna lidah tu? Lidah tu merupakan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Bila sedar lidah tu sebagai nikmat? Bila sedar lidah tu sebagai nikmat? Bila sudah tak boleh bercakap. Sudah keluar lidah tu. Baru. Kalau saya tak ada lidah, tak boleh bercakap. Boleh ngajar? Tak boleh ngajar. Perempuan kalau tak ada lidah? Ada lidah tapi tak boleh bercakap. Macam mana? Boleh menyampaikan hasrat. Boleh minta apa-apa, tolong berdoa. Jadi itu guna lidah tu. Jadi kena dipelihara lidah tu dengan sebaik-baik mungkin. Macam mana nak menjaganya? Ini kita baca insyaAllah. Ya? Adapun lidah itu maka iaitu dijadikan bagimu apa? Kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah. Ada lidah tu banyaklah berzikir. Ya, zikir tu banyak. Ya, ada subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, ya, astaghfirullah zikir, Allahu akbar zikir. Bagaimana? Itu namanya zikrullah. Zikir tu nak banyak ke nak sikit? Allah suruh banyak ke suruh sikit? Oh banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Jangan sebut yang lain daripada Allah Ta'ala. Lebih lagi jangan sebut benda-benda yang tidak mendatangkan pahala pada kita. Tak usah banyak cerita lah. Lebih lagi jangan gunakan lidah tu untuk mengumpat dan sebagainya. Itu akan datang kita baca macam mana nak menjaga lidah. Banyak berzikir. Ya, zikir tu banyak. Subhanallah itu namanya tasbih. Alhamdulillah itu namanya tahmid. Astaghfirullahalazim itu namanya apa? Istighfar. Lagi apa? Allahumma shalli ala Muhammad itu namanya apa? Selawat. Lagi apa? Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikatu ruh itu namanya apa? Taqdis. Itu namanya taqdis. Lagi apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tanda apa? Penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak zikir tu. Tapi yang paling afdal di antara banyak-banyak tu ialah kalimah la ilaha illallah. Itu dipanggil afdaluz zikri. Afdaluz zikri. Apa dia afdaluz zikri? Sebaik-baik zikir. Afdal, yang paling-paling afdal. Afdaluz zikri. Sebab orang nak tahlil, dia akan sebut apa? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada tak? Tak pernah tahlil ke mana? Itu guna lidah. Jangan guna lidah tu untuk nyanyi tentu halal aja. Dalam hatiku hanya ada kamu. Lidah juga. Tapi tak apa-apa. Tak dapat pahala apa-apa. Dapat hiburan je lah. Lebih lagi kalau ngajak orang buat maksiat. Itu dapat dosa langsung. Gunakan lidah tu ngajak orang maksiat. Kalau tidak ada yang punya, mari kita apa? Jalan bersama. Itu kalau gini. Jadi dapat dosa. Hanya menjeru manusia ke arah kejahatan. Mari kita hisap dadahnya. Mari kita hisap dadah Hamzah. Dosa. Ngajak orang buat maksiat. Apa? Ataupun tidak dosa, tak ada pahala. Sia-sia. Sia-sia aja. Dosa beda, pahala beda. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Selamat apa yang maksud neraka? Kerana muzik tu pokoknya haram. Jadi gunakan jangan sebaik-baik mungkin. Jangan guna salah gunakan lidah tu. Untuk banyak berzikir, ya. Sebut nama Allah. Allah. Payah-payahnya sebut Allah aja. Dapat pahala tak sebut nama Allah? Dapat. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dapat pahala? Pahala pun dapat,
hiburan pun dapat. Itu hebatnya. Ikut cara Islam ni, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Hati terhibur tak? Bila kita nyanyi, terhibur dah hati tu? Terhibur lah. Ada orang merungut lepas nyanyi dah. Ada orang metal lepas nyanyi dah. Terhibur dah. Seronok dah lepas nyanyi tu. Tapi nyanyi lagu-lagu yang digemari Allah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Tapi kalau yang bukan-bukan tu apa dapat? Ya hujang kali kahir apa dapat? Apa dapat? Dapat hiburan aja lah. Tapi pahala tak dapat apa. Cel Mary, sate hai Mary, hati dapat apa? Dapat hiburan aja. Lain tak dapat apa-apa. Tumpah si air, kucing, hotah. Apa dapat? Apa yang tak dapat? Itu dia. Kita gunakan lidah tu untuk banyak menyebut nama Allah. Sebut nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Itu guna Allah jadikan lidah tu. Kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah ta'ala. Dan membaca Al-Quran. Gunakan lidah tu banyak baca Quran. Quran tu elok dibaca. Bukan dalam hati tau. Dengan lidah. Banyak baca Quran tu. Yang bagusnya satu Al-Quran je lah. Imam Syafi'i 2 kali sehari khatam. Kita tak ada suruh apa itu pun. Kalau boleh baca 300 ayat, 200 ayat sehari tu okey lah tu ya. 200 ayat sehari baca Quran je. Jangan biar Quran tu atas halang tu. Yang macamnya semut, lipas, tikus macamnya. Kita sendiri baca Quran tu. Itu pun lidah. Dan baca Quran tu kena baca ikut hukumnya. Jangan main langgar je. Sebab tu banyak orang baca Quran tapi Quran tu melaknat dia. Kenapa tak ikut hukum? Quran kena baca betul-betul. Kena ikut tajwid. Ada tak tajwid dalam Quran? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang dengung, ada yang jangan dengung, ada tak? Ada qalqalah. Itu hukum Quran. Yang kena baca ikut tajwid dia. Kenapa Allah suruh? Apa kata Allah? Warattil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Yang banyak orang salah ni apa? Baca Quran dia tak jaga nafas. Banyak tak jaga nafas. Waqaf tidak, wasal tidak. Salah tu. Dia rasa macam betul tapi tak betul. Macam orang tahlil lah. Yang duri tahlil. Kebanyakannya tak betul tu. Macam mana baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bunyi macam betul tapi tak betul. Kalau bunyi itu dah tahlilnya ngabihkan nasi minyak aja. Nasi ngabihkan roti canai. Ngabihkan pulut aja. Waqaf tidak, wasal tidak. Kena baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Bismillah tu kena baca betul. Bismillah. Bukan bismillah. Milah tu nama orang. Millah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul huwallahu ahad. Ada qalqalah. Tarik nafas. Allahus samad. Tarik nafas kalau berhenti. Kalau nak sambung boleh. Ada cara sambungnya. Qul wallahu ahadunillahus samad. Itu ada cara sambungnya. Ini tak qul wallahu ahad Allahus samad. Ada tak bunyi tu orang baca ketika tahlil. Kalau bunyi tu bacanya apa? Ngabihkan nasi minyak aja. Pahala tak dapat apa-apa. Nanti Quran tu akan melaknat dia balik. Dalam Fatihah banyak masalah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bunyi macam betul. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Sekali lagi. Betul ke? Apa salah? Waqaf pun tidak, wasal pun tidak. Patutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Baru betul. Nak tarik nafas dulu. Bila waqaf tarik nafas. Bila wasal sambung aja.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru betul. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada mi tu. Tidak hilang mim tu. Ya, kalau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, waqaf tidak wasal tidak. Sudah hilang mim. Kalau tak betul baca macam Quran itu akan melanat di telinga. Itu guna lidah tu. Baca betul-betul. Dan sini alhamdulillah ada guru yang ngajar Quran. Ada Ustaz Hazim ngajar Quran? Belajar dengan dia, ya. Dia ada tajwidnya, ada hukumnya, ada qala-qala, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Kena belajar betul-betul. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, panjang dia tu. Mad wajib muttasil. Paling kurangnya 5 harakat. Yang panjang jangan pendek pula. Yang dengan pendek jangan panjang pula. Yang panjang, yang pendek. Nah, yang banyak orang salah apa? Baca dalam tahiyat akhir. Yang ramai orang salah. At-tahiyyat tu bukan at-tahiyyat. Ada satu berita tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mesti paling komannya 2 harakat. Mad arid li sukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Tapi buat 2 harakat tu okey tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang ini lagi banyak masalah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka tu panjangnya. Assalamu alayka. Salah. Dia alif tu ada tapi dia ada apa? Dia hidup lepas tu. Jadi assalamu alayka ay. Ka tu pendek je. Ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang salah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ka tu macam ka alif atau ka. Alif tu ada tapi dia ada guna tempat lain. Dia hidup, bukan dia mati. Ada dah orang baca macam tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada dah orang baca macam tu? Ada ke tak ada? Ada tak yang depan saya yang baca bunyi itu juga? Jadi ubah. Ka tu panjang ke pendek? Pendek je. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pun ada orang salah juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Patutnya khin. Paling kurangnya 2 harakat. Mad arid li sukun. Jangan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tak betul. Salihin tak betul. Nak salihin. Mengucap apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Lallah. 2 harakat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah. Baru betul. Itu guna lidah tu. Baca biar betul-betul. Jangan salah baca. Itu guna kita melari lidah tu supaya baca dengan betul. Dapat pahala. Dapat pahala bacaan, dapat pahala semayang. Kerana semayang ni ada tak rukun sebutan? Rukun qauli ada? Sebut betul-betul. Rukun qauli tu. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat selawat akan Nabi, yang kelima salam. Salam pun betul-betul. Ya, Assalamualaikum. Itu orang Melayu salam. Assalamualaikum. Paling komannya Assalamualaikum. Nak tu nak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunat. Yang wajib betul. Assalamualaikum. Ya? Kum jangan kom. Assalamualaikum. Itu 5 rukun qauli. Jadi kena baca betul-betul. Itu guna lidah tu. Tapi yang banyak orang salah Fatihah tu ya. Kadang bismillah ada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Milah tu nama orang. Nyaut milah tu orang apa panggil ayat kita. Artinya bismillah, mil. Sebut mil. Millah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Ada 3 sabdu situ. Kena sebut betul-betul. Itu guna lidah. Itu yang baca Quran ya. Panjang pun cerita. Mana baca? Dan membaca Al-Quran. Dan engkau tunjuk
dengan dia akan segala hamba Allah. Segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak menyampaikan Allah Ta'ala? Baca Quran, semayang, zikir dan sebagainya. Itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala, ya. Dan negeri akhirat. Dan bahawasanya menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan. Suruh orang buat baik. Mari kita mengaji. Mari kita bergotong royong. Mari kita semayang. Mari kita selawat. Mari kita kenuri kinara dan sebagainya. Menyuruh ke arah kebaikan. Amar ma'ruf namanya. Apa contohnya? Amar ma'ruf. Sebut. Amar ma'ruf. Wajib tau. Menyuruh kepada kebajikan ni. Wajib. Kata Allah apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah. Hendaklah ada di kalangan kamu golongan-golongan, kumpulan-kumpulan yang menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemaksiatan, mencegah kepada kemungkaran. Itulah dia orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung tu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi ajak, mana yang tak pernah ngaji itu ajak. Mari kita mengaji. Bila nampak dia tengah buat maksiat, kita cegah kemungkaran. Jangan biar dia buat maksiat tu. Kadang-kadang ada juga dia pergi bukan pakai t-shirt. Perempuan ni pakai t-shirt dengan pendek aja. Ketat benar. Nampak potongan bodinya. Badannya macam gambar ke macam gitar ke tak tahu lah ya. Pakai pula t-shirt. Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis apa? Kuis berani begini. Depan tulis kiss me. Belakang tulis apa? Salah. Follow me. Salah. Apa? Kuis berani begini. Depan tulis kiss me. Belakang tulis no problem. Kita tegur oleh dia orang itu. Jangan pakai orang ini berdosa. Kita mesti menutup aurat. Itu mencegah kemungkaran. Nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu guna lidah tu. Mencegah kepada kemungkaran. Menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan kepada negeri akhirat. Dan bahawasanya menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan. Dan menegahkan akan dia berbuat kejahatan. Jangan mencuri, jangan isap dadah, jangan bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, jangan menari-nari di tepi jalan dan sebagainya. Jangan menyanyi-nyanyi di khalayak ramai. Itu mencegah kemungkaran. Lagi apa? Dan menegakkan akan berbuat kejahatan. Itu guna lidah tu. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu. Kita boleh khabar dia, benda ni bagus, benda ni dosa, benda ni tak betul, benda ni haram, khabar tu ya. Kalau tak ada lidah macam dengan apa, itu guna lidah tu. Barang yang di dalam hatimu, apa dalam hati kita boleh sampai kepada orang lain. Daripada segala hajatmu, nak minta hajatmu tu, kita pergi kedai. Pergi kedai nak lidah dah. Pergi kedai tu nak guna lidah ke dah. Pergi ke Mr. DIY tu. Nak beli apa? Nak beli torchlight namanya. Nak ada lidah dah. Itu dia bak torchlight tu. Saya nak tengok mana rupanya. Elok ke tak elok? Pakai bateri ke tak? Pakai cas ke apa? Nak beli handphone ada dah. Nak kena lidah juga. Dan sebagainya. Itu guna lidah tu. Untuk menyampaikan hajat. Kita pergi rumah. Bak aku ayo tu segelas. Nak ada lidah ke tidak ada lah. Dia nak minta, itu guna lidah tu untuk menyampaikan apa yang kita hajatkan ya. Segala hajatmu dan dunia dan akhirat, sama ada hajat dunia atau dunia akhirat. Akhirat kita sampaikan hajat kepada Allah Taala. Astaghfirullahalazim. Itu hajat kepada Allah Taala. Ampunkanlah dosa aku ya Allah ya. Masuklah aku dalam syurga ya Allah. Wa qina azaban nar. Jauhilah kami dari azab api neraka. Nak ada lidah lah. Tidak macam mana nak cakap dengan Allah Ta'ala. Itu guna lidah ya.
Sama ada dunia atau akhirat. Kita ngaji ni. Untuk dunia ke untuk akhirat ni? Untuk akhirat. Kerana apa hukum ngaji tu? Apa hukumnya menuntut ilmu tu? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu difardukan. Apa itu difardukan? Diwajibkan ke atas sekalian muslimin. Muslimin itu muslim lelaki. Orang beriman yang lelaki. Wal muslimah siapa? Perempuan. Kena menuntut ilmu. Kalau tak mana nak tahu? Ya. Itu guna lidah. Supaya kita dapat menyampaikan hajatnya. Supaya kita sentiasa di dalam keredaan Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau peliharakan akan dia, akan lidahmu itu. Pelihara dia. Apa itu pelihara? Jangan gunakan. Tahan lidah tu. Peliharakan akan lidahmu daripada 8 perkara. Jangan buat 8 perkara ni. Jangan gunakan lidah itu untuk 8 perkara ni. Yang pertama, maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada berdusta. Itu nombor 1. Jangan berdusta. Jangan bohong. Jangan nipu. Jangan cakap temerang. Nipu, temerang, bohong, dusta. Apa lagi? Ngecek. Tahu ngecek? Orang tu kata tak tahu ngecek ke? Itulah. Yang guna lidah tu. Walaupun bergurau. Kadang dia bergurau dengan anaknya. Ini kamu tu mak beli di market tu. Itu ada kamu tu. Menangis lah budak tu. Dia pun seronok. Kak. Kerana dapat nipu anak. Ya, itu nipu tu budaya apa? Budaya orang Kristian. Budaya orang Barat. Orang Barat tu memang ada satu hari memang dipanggil hari menipu. Hari apa tahu? Hari apa? 1 hari bulan April. Dipanggil apa? April Fool. So khabar banyak berita-berita hari 1 bulan itu. Jangan percaya. Kadang-kadang dia nipu. Esok dia tulis April Fool. Kita besar tulis. Itu orang Barat. Orang beriman tak boleh menipu. Rasulullah ada pernah nipu. Walaupun bergurau. Tak pernah dia nipu. Walaupun dia bergurau. Pada satu hari dia ngabur pada mak mentuanya. Mak. Dalam syurga tu tak ada orang tua tahu punya. Dengar itu maknya dah tua. Isteri Saidina Umar. Dah tua. Meraung lah orang tua tu. Aku dah tua tak masuk syurga. Meraung dia. Tahu meraung? Ngabak tahu? Kalau ngabak tak tahu meraung tak tahu entahlah. Nengok itu Rasulullah senyum saja. Rasulullah tak pernah ketawa berdekat-dekat. Dia senyum saja Rasulullah. Dia hanya menampakkan giginya mulia saja. Lalu dia khabar. Ya mak, dalam syurga tu tak ada orang tua. Kerana orang tua bila masuk syurga kembali menjadi muda. Ni semua muda belakang ni sudah. Syurga. Nak syurga tak nak? Muda belakang. Semua umur sekitar 30-an. 33. Dalam dunia ni kalau 33 dah mula berkedut dah. Tapi syurga tu cantik. Lebih cantik dari bidadari-bidadari. Itu syurga tu. Dengar itu maknya mula senyum balik. Hati aku masih balik muda dia. Dia bergurau pun dengan benar. Tak pernah dia nipu. Jangan berdosa. Ini kadang-kadang berdosa dia je. Suaminya beli ikan. Dia pun goreng ikan tu. Udah goreng. Ada telefon bunyi. Dia pun pergi ambil telefon tu. Dia pun cakap anu sampai bersilai. Malu kawan lama yang telefon dia tu. Bersilai tu. Dah lama-lama tu. Tengok udah berasap dapur. Dia mau letak telefon cakap tu. Oh dah hangat ikan tu. Udah hentung ikan tu. Dia pun bagi kucing makan. Balik suaminya, mana ikan yang saya beli tadi? Udah kucuri dia kucing. Padahal apa jadi? Udah hangat. Itu nipu tu. Walaupun tapi ada dosa yang diharuskan ya. Ini dosa yang tak harus, dosa yang haram. Jangan berdosa.
Lagi apa? Yang pertama ya, jangan berdusta. Hendaklah engkau peliharakan alakan lidahmu daripada berdusta, sama ada sungguh-sungguh ataupun bersenda-senda. Maka jangan engkau kadzib daripada berdusta. Fa innahu, sesungguhnya dia dusta itu ma'al fujur, bersama dengan orang yang berdosa. Wa huma, ada kedua-duanya, orang berdosa dengan orang berdosa itu dua-duanya finnar, dua dalam neraka. Tengok mana yang official ni, yang rasmi. Takuti olehmu akan berdusta itu, maka bahawasanya orang yang berdusta itu berserta orang yang berbuat maksiat. Dan keduanya, orang berdusta itu dan buat maksiat itu, dua-dua itu masuk neraka. Dua-dua itu di dalam api neraka. Wahuma, itu dua golongan tadi. Kalau seorang wahu, dia. Kalau dua wahuma, kalau ramai wahum finnar. Ini wahuma, dua-dua itu. Orang berdosa masuk neraka, orang buat maksiat masuk neraka juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabil nifaq. Innal kadhiba babun min abwabil nifaq. Inna itu sesungguhnya, al-kadhiba, orang berdosa, babun, apa dia babun? Pintu. Pintu. Min, daripada abwabin, pintu-pintu. Min abwabin, daripada pintu-pintu. Satu pintu daripada pintu-pintu. An-nifaq apa? Orang munafik. Artinya berdusta itu adalah satu pintu dari pintu-pintu munafik. Dia salah satu jadi orang munafik itu, orang kuat berdusta tu. Asal cakap bohong. Tak pernah cakap benar. Nipu je kerjanya. Itu salah satu tanda munafik itu ya. Nazar. Dia nazar tu wajib jadi hukum puasanya itu sunat, tapi bila dia nazar jadi wajib. Contohnya apa? Aku kalau sembuh dari penyakit aku nak puasa 3 hari berturut-turut. Kalau sembuh dari penyakit aku ni, aku nak puasa 3 hari berturut-turut. Itu nazar tu. Kalau betul-betul sembuh, kena puasa lah, wajib. Dapat pahala. Kalau anak aku dapat kerja ni, aku nak puasa 2 hari berturut-turut. Tiba-tiba betul anak dapat kerja macam? Dapat jawatan yang diminta tu. Kita pun puasa. Wajib ya. Itu nazar. Yang ketiga apa? Yang keempat, kafarah. Kafarah tu apa? Denda. Macam seorang suami bersetubuh dengan isterinya pada waktu siang hari, lalu batal puasanya. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafarah ya, bayar denda. Atau dia puasa kerana melanggar sumpah. Kalau sumpah kata saya tak, saya rasa 10 hari, 4 hari. Kena puasa, wajib puasa 4 hari. Untuk bayar kafarah sumpah. Begitu juga dia melanggar pantang larang ketika mengerjakan haji atau umrah. Kena puasa 10 hari berturut-turut. 3 hari di sana dan 7 hari selepas balik ke rumah masing-masing. Itu wajib ya. Itu 4 jenis puasa yang wajib. Jadi itu wajib artinya. Dibuat, dapat pahala, ditinggalkan, berdosa. Lagi apa? Itu berdosa dikira sebagai wajib. Bila berdosa jadi wajib? Terkadang dusta itu jadi wajib dan terkadang dusta itu jadi mubah. Mubah itu artinya harus. Ada yang wajib, ada yang harus. Harus artinya. Tadi wajib, dah tahu apa yang wajib. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Ini mubah artinya, harus artinya. Ya Allah. Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu yang harus. Faham ke ni? Dibuat atau tak buat, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tepuk dada, tanya selera. Kalau tak faham saja aja benar-benar pun. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus. Apa contoh harus? Apa contoh harus? Makan. Makan tu wajib ke? Kalau wajib makan, dosa belakang macam ni. Kena makan aja.
Atau apa hukum makan? Harus. Lagi apa? Menguap. Apa hukum menguap? Harus. Kalau wajib menguap, tak ada kerja lain, menguap je kerja. Ya? Kalau haram menguap, bila menguap jadi dosa. Jadi ini harus saja. Jadi dosa pun ada ketika boleh jadi harus. Ada ketikanya dosa itu jadi harus, tidak berpahala dan tidak berdosa. Bila? Contohnya untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih faham. Jadi dia nak mendamaikan mereka itu, dia berdosa. Dia nipu. Itu nanti kita bagi contoh akan datang. Ini baru apa namanya, introduction yang baru pengenalan baru. Itu hukumnya harus. Tapi pada asalnya mesti haram. Jadi 3 hukum dosa tu. Yang pertama haram, yang kedua wajib, yang ketiga harus. Bila jadi wajib, ini baru kita buat penerangan sikit. Bila dosa jadi wajib, dia terpaksa berdosa untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nak menyelamatkan nyawa, ya, datang Yahudi. Mana tahu kan Yahudi dia berkuasa tu? Senapanya, ya, senapanya bersandar je di bahunya. Mana itu Timah? Saya nak bunuh dia, kata Yahudi. Nah, kita tahu Timah tu tengah nyorok atas apa ni? Atas siling tu. Kita pun betul benda ni, takut berdosa. Aku cakap bohong, dosa pula katanya. Ni dia kata dia ada di atas. Apa jadi pada Timah? Ditembak Timah, hancur oleh Timah. Ketika itu apa hukumnya? Cakap betul. Apa hukum cakap betul? Berdosa. Kerana masa itu dia wajib berdusta. Faham ni? Wajib berdosa. Kabur kalau dia tak ada, dia dah lari nun sana, dah bagi lari ke Bemban tu. Wajib berdosa tu. Yahudi pun kejar dia sampai ke Bemban. Dia kata tak ada. Waktu baru suruh dia turun. Dapat pahala tau. Kita macam-macam hadiah-hadiah dia baginya. Kemudian balik kepada isteri muda tu, dia pun beli ikan pelekat. Atau ikan batik, cak semut. Tahu ikan batik semut? Kedai mamak juga. Dia beli ikan batik tu, itu dia bagi. Kak kamu kira tadi ni. Dia baru balik Kelantan, dia banyak beli kain, dia bagi kamu selai. Dalam hati dia, isteri muda tu kan? Baik pula kak aku ni. Begitulah hari-hari. Pergi bini tua tu, dia nipu dan bikin salam dan umpamanya. Dia doa kalian macam mana? Macam lah hari-hari menunjukkan kebaikan mereka. Sudahnya bila berjumpa isteri tua dengan isteri mudanya, berpeluk-peluk lah dia berbaik-baik lah dia. Dia tengok isterinya dah berbaik-baik apa? Senyum. Ketika itu menipu apa hukumnya? Harus. Betul ke contoh saya ni? Saya bukan ada pengalaman pun. Kerana saya ada penyakit TB. Apa TB? Takut bini. Itu sebab satu aja. Itu hukumnya harus. Jadi menipu tu ada harus, ada yang wajib. Yang asasnya haram, mesti haram, ya. Jadi dia boleh haram, boleh wajib, boleh harus. Jadi terpulang pada kita. Ada tak tipu sunat? Tak ada. Cuma tipu Melayu je banyak sunat, ya. Islam tak ada. Alright. Itu apa? Dosa, ya. Tengok apa kata dia. Terkadang dosa itu jadi wajib dan terkadang dosa itu melainkan dengan dosa. Maka iaitu wajib berdosa. Wajib dia berdosa. Dapat pahala. Berdosa boleh cakap benar. Maka misal yang harus berdosa itu seperti berdosa sebab hendak mendamaikan. Itu yang harus, ya. Berdosa yang harus. Misal yang harus berdosa itu seperti sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahi. Macam tadilah. Madu tu. Nak bergaduh dengan madu aja. Patutnya madu tu apa? Madu tu apa rasanya? Manis. Tapi dalam tu madunya apa? Pahit. Asal jumpa aja siap. Asal jumpa aja bertarik-tarik rambut. Asal jumpa aja bertarik-tarik apa? Nguling-nguling atas jalan raya. Bercakar-cakar. Patutnya madu tu mana? Ini dah jadi pahit.
Jadi nak mendamaikan mereka itu dia berdosa. Itu harus hukumnya. Tidak berpahala dan tidak berdosa. Bukan wajib ya. Maka misal yang harus berdosa itu seperti berdosa sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahi dan orang yang berbantah-bantah. Kalau kita ada berbantah-bantah dengan orang lain nak damaikan kita, dia boleh berdosa. Berbantah-bantah dan mendamaikan antara dua isterinya, ada pun kita ambil. Mendamaikan antara dua isterinya, barang sebagainya dan lain-lain ya. Jadi boleh berdosa. Pergi jumpa nombor satu tu mikir cantik punya teman, oi apa ya. Pergi sini nombor dia tu mikir lawa, tadi cantik ni lawa ya. Tertarik pula teman itu, teman kahwin mikir contoh. Puji-puji je. Padahal bukan betul pun. Bukan dia dari hati dia, saja nak ambil hati je. Jadi dosa macam itu harus. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdosa, maka iaitu harus berdosa. Kalau dia berdosa baru berdamai. Kalau tidak, bergaduh-gaduh saja. Bermusuh-musuh saja. Masa itu harus dia berdosa. Apa dia harus? Tidak berpahala dan tidak berdosa. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin, apa kata? Wa kullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassulu ilaihi bisidqi wal kadhibi jami'an fal kadhibu fihi haramun wa in amkana tawassulu bil kadhibi duna sidqi fal kadhibu fihi mubahun in kana husulu zalikal maqsudi mubaha wa wajibun in kana al maqsudu wajiban famahma kana fi sidqi safku dami muslimi qad istaqa min zalimin fal kadhibu fihi wajibun wa mahma kana la yatimu maqsudul khawbi au islahu zatil yaitu golongan pelampau, golongan yang derhaka itu, atau mendamaikan orang yang berkelahi seperti dua orang isteri berkelahi tadi. Esok saya bayar. Esoknya dia pun tak ada duit, saja tak nak bayar. Itu dia tanda munafik. Kalau ada duit bayar. Kalau tak ada duit, bagi alasan. Angkang. Has anybody got any objection? No objection. Setuju pula kalah. Alhamdulillah.